dikenaki daripada masuk ke dalam hadirat Allah itu, iaitu setiap waktu melihat. Melihat. Memang. Setiap waktu melihat dalamnya hamba akan dirinya dalam qudratullah. Lalu kita berkata, kita ni duduk dalam takdiran Allah. Kalau kita berasa kita ni nak takdir sendiri, tu larilah, lock pada aturan Allah. Kalau kita berasa diri kita Tuhan yang takdir, semua hal kita ni Tuhan yang takdir, itu mana kita ni pada aturan Allah. Itu niat hari ini, niat pagi ini, niat menyerahkan diri dan semua hal kita diri kita wajib ni baru wajib ni. Kalau kita baca apa? Ajar doa Hifzul Iman ni. Kalau ini atau dengan iman ni, kita menyerahkan diri kita, badan kita dan roh kita kepada Allah. Jadi kita berasa Allah yang takdir. Kita berasa yang kita nak takdir sendiri, itu malah kita keluar ada aturan Allah. Ini dia kata, melihat dalamnya hambakan dirinya dalam qudrat Allah. Dan bahasanya Allah Ta'ala memilih ia kepadanya. Maka selama pandangnya macam itu, maka itu dalam hafazatullah. Apabila berpaling ia daripada pandang itu, maka keluarlah ia daripadanya. Ini ajak ada istilah orang tasawuf dia dah muraqabah. Dan ini dia muraqabah. Selalu kata Allah dia takdir kita, dia lihat kita, dia dengar kita. Kan saja dia lihat zahir kita, dia lihat batin kita. Kan dia dengar apa yang kita kata, apa kita niat pun dia dengar. Selalu berasa macam tu. Tidak ada 24 jam orang itu. Kalau orang dia boleh berasa macam tu sampai panjang ayatnya, itu kerana dia dalam hadrat Allah. Lalu istilah Allah dia ada muraqabah, muraqabah pada Allah. Kadang-kadang kita bahasa kita, kadang-kadang kita bahasa orang. Apa-apa kan silap orang buat apa kan? Bagi kita jalan bawah ni ada lagi cubaan. Apa kan silap apa kan? Orang main tukang kasut kita ke apa? Kita kasut balik tengok sana. Pasti kita besar lah. Kecil lah. Kecil memang kita besar ni siapa besar ni? Ada orang tukang lah. Kita pakai tak sedap. Jadi malah kita punya berapa? Dia tukar kasut lah kita tengok kasut. Itu keluar lah lagi keluar. Lagi keluar pada hadirat Allah. Itu nanti cubaan. Kita tukar kasut sebelah dari sebelah kiri, kita merasa Allah yang tukar. Ada pasal lah. Ada pasal dia tukar. Pasal apa dia bagi belah kiri besar. Belah kanan memang kata kita belah kiri lagi besar. Ada pasal lah. Saya dah tengah jalan tu ada paku apa lah. Jadi dia lihat paku tu ni dia. Tak kenal paku kita. Kita kata besar. Itu ada pasal lah. Kita boleh lihat Allah juga. Baik tu. Malah kalau lihat Allah, berarti gaya kita nak tengok apa yang kita dah. Lihat Allah juga kita tahu. Pemberian Allah sangat elok. Nanti kita maka bila berpaling ya daripada pandang tu, maka kelarlah ia daripadanya. Tu maka yang dikenaki. Ini bagi 5 ni. Apa yang dikenaki daripada janabah itu? Apa itu janabah? Apa itu junub? Kita ingat junub ni besar kan?
Ni pun lalai ni dia kata junub dia. Awak kata junub ni. Yang dikena tiba janabah tu, jauhnya seperti yang bertegak dari orang yang bersifat janabah itu, bersifat janabah masuk masjid dan baca Quran. Itulah. Jadi diumpamakan. Macam kita kalau kita ada desa, tak boleh masuk masjid, tak boleh baca Quran. Baca Quran apa? Tak boleh. Pegang Quran tak boleh. Baca pun tak boleh. Semayang lagi tak boleh. Ni duduk masjid. Tak boleh duduk dalam masjid. Mungkinlah orang yang lalai dan hati tak mengingati Allah. Tak boleh masuk ke dalam Allah. Kena keluar. Macam orang diri tak boleh masuk masjid. Kena keluar. Keluar ke yang lain. Kita ada panggil yang lain. Pilih lain. Pilih. Bukan tak mahu lah. Tak mahu lah kita, hati kita belah bagi. Pada Allah pun kita peringat. Pada dunia amal lah peringat. Macam budak dari buat dinat pun lah peringat. Tak boleh lah. Kalau kita tak ada peringat apa lah hati kita peringat pada Allah ya. Jadi macam mana? Jadi macam kita beza lah. Jadi kita dah. Yang dia oleh Allah dah. Jadi macam biasa je. Jadi kita bolehlah ingat pada Allah. Kita tak ada keinginan pada apa pun. Kita ingat pada Allah saja. Akhirnya tak mau kawan orang lah. Ini tak mau kawan orang lah. Kenuri pun tak mati lah. Tidak bayar. Jangan pergi berlain. Berjaga diri. Jadi ini syaitan ni kata kita. Dia kata hang ni. Ada jalan tu. Nak hidup oleh Allah. Ambil rembok orang. Nuri tu tadi. Orang macam ni ambil kolin. Dia campur orang. Tak campur orang tu. Memanglah itu kita baca dalam Muslim kan. Memang baik. Tapi perkasa tu. Pada apa kita tak nyembuk orang, kita perkasa diri kita ada standar. Itu tak payah. Yang tu syaitan. Kita tak campur orang. Sebab kita berjimbang. Kita Allah. Apa semua. Kita tak ada. Itu orang pun elok. Jangan kata diri kita elok. Orang tak elok kan. Awak nak? Kerana bahasanya dia nak berlima hari. Dia kata tercegah ada orang yang bersifat janabah itu masuk masjid dan baca Quran. Itu boleh 6 ni. Dan tercegah ada orang sifat dengan janabah lalainya. Dan tidak suci hatinya daripada masuk pada hadrat ilahiyah. Ilahiyah itu mana ketuhanan. Kerana bahasanya hadrat ilahiyah itu suci. Tidak masuk padanya melainkan adalah suci padanya janabah. Dan lainnya tu lalainya. Janabah lalainya. Lalainya dah. Dia dah lihat atasnya lalainya. Atas Syekh Hijazi radhiyallahu anhu, maka daripada hadrat Allah itu iaitu haqiqatul qalbi. Yang dinamai Baitul Rabbi. Kerana bahasanya apabila telah hilang segala penyakit hati dan telah suci daripada keroh dan syariah, dan daripada segala khatib yang radiyah. Ini yang kita kena wanti di sana. Kita wanti orang ni kata Syekh Hijazi. Ini panjang surah. Kalau ini panjang sambungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. Berbahagia pencahayaan dan tuan-tuan yang dirahmati Allah. Hari ini kita sambung 10 ayat ni. 10 sama mana kita baca ayat pada Syekh Hijazi tu. Nampak tak? Baik, berata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nampak tak? Betul tak? Ini hikmah yang kita baca ni, sambung-sambung ni. Hikmah apa itu tak boleh. Tak boleh. Semalam, dalam muka 9, betapa percaya hati segala rupa akuan itu berupa hatinya. Itu yang pertama kan? Sambung lagi. Bahawa kata atau betapa berjalan ia pada Allah Ta'ala padahal ia tersambat dengan ketahuan. Yang kedua, betapa yang kedua. Apa yang tiga tu cara itu ni? Muka 10. Masih sekali kan? Amkai fa'asma'u yadkhula hadratallahi wa walam yataqahar min janabati wa salati. Atau betapa loba ia akan masuk pada hadrat Allah padahal ia tidak menyucikan dirinya daripada janabah lalai. Yang tiga kan? Yang keempat ada apa? Hari kemarin dia main kaipa. Bagaimana. Kaipa nak bagaimana. Yang empat. Ini terus yang tiga ni tadi. Atas Syekh Hijazi. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kata Syekh Hijazi ni nampaknya maksud dalam Jin ya kuala Syekh. Dari Syekh Hijazi radhiyallahu anhu. Maka daripada hadrat Allah itu yaitu haqiqatul qalbi. Ini istilah orang tahu. Kadang-kadang belajar dengan nak bahas, bayar. Kita kata hadrat Allah, hadrat, orang dia kata ya hadrat aja, hadratul malik. Orang jumpa raja, sila hadratul malik, hadrat aja. Itu kita Melayu ada balai penghadapan. Tempat raja itu, raja itu kata hingga sana ada. Sebab apa nak jumpa ada? Tidak jumpa itu, kami jumpa itu kan. So, mana jumpa aja di hadrat aja. Masalah ni tak hadratul malik. Kita Melayu kalau ada balai penghadapan. Baca kata-kata lama ada balai penghadapan. Ada balai room free. Balai room free, ada balai penghadapan. Kita mau jumpa aja. Bila kata hadratullah, balai penghadapan Allah je. Tempat kita jumpa Allah, mana? Tidak tempat kita jumpa Allah. Tidak ada tempat ni, Allah mana ada tempat. Kita sebayang ni payah. Ni ada orang timur baru ni ajaran salah. Hari ni lah duk faham kata kita kok ni, lebih ni. Sendiri, faham sendiri, salah. Faham. Kita, Zahir kita Muhammad. Hatim kita Allah. Boleh kata ni. Tu lah. Bila kita mati, hilanglah Muhammad. Bila macam badan lancang, hilanglah Muhammad. Balik arwah kita, jadi Allah. Ada satu dengan Allah semula. Tu. Tu pun ada tu. Jadi senang. Dia pun nak ambil kata ahli taqaw. Ahli taqaw dah kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah tu je lah. Boleh jadi Allah kata. Benar ya. Ini istilah orang taqaw lain.
kita ada istilah masing-masing ilmu ada istilah dia. Kalau kita beli komputer dia ada tiket. Tiket ni kata orang kata apa? Tak boleh. Ya. Itu istilah komputer ni tak ada tiket. Ada alat komputer nama tiket. Nanti dia kata istilah satu-satu ilmu. Dan kita tahu ada istilah dia. Maka kembali kepada Allah, dia dah menang jadi Allah lagi. Kata Allah, jadi Allah. Ada tak makhluk dengan Allah itulah juga. Itulah Allah, itulah makhluk. Jadi kita pergi kedai JK, kita tengok bengkang. Takkan orang buat bengkang macam bengkang. Kalau orang buat bengkang macam bengkang, boleh buat bengkang. Mungkin dia lain macam bengkang. Memang habis bila bengkang musnah, balik jadi orang. Weh, macam mana? Timbul ajaran salah ni. Nabi malang dia lekeleh mana-mana kat mana orang. Kata mai dah dia 40. Nampak ke? Boleh kan ni dah. Orang nak faham, orang tak faham saya. Baik, tak apa. Kemudian kita balik salah kita. Kita tu nak faham. Kalau istilah orang tak tahu. Itulah. Saya suka baca, kita hikam ni. Yang mana kita boleh ikut, kita ikut. Tak boleh ikut pun, kita faham kataan apa. Kita padu ikut. Ikut kita faham sendiri, tak boleh lah kan. Nah, balik asal kita kata hadrat Allah. Kita balik dengan hadapan Allah tak ada. Tak mana tu? Jarak ke di mana kan? Sebenarnya hadrat Allah tu hati kita. Hati kita sendiri. Bila hati kita bersih, itu kita mengingati Allah. Itu kita hadrat Allah. Jadi cari tak mana, tak arah tak mana, tak payah. Takkan Tuhan duduk yang arah kan? Ini dia kata. Sama nak kita baca. Syekh Al-Jazili tu, radhiyallahu anhu, maka daripada hadrat Allah itu, yaitu haqiqatul qalbi. Hakikat hati kita. Hati kita yang bersih. Kita haqiqatul qalbi. Mana hati tu bukan hati hitam, goreng kacang hati tu. Hati rohani kita, hati rohani kita kita tahu duduk ke mana. Memang duduk pada badan kita, duduk ke mana, lembut lah. Boleh potong. Dia suci hati ni. Suci, dia not. Kan dia darah kita, kan dia lembut kita. Duduk ke mana. Dia berjari kita jumpa. Orang duduk belah perut, cari penyakit apa-apa. Mana jumpa hati tu, hati rohani tu. Satu diri kita yang batin, yang ada kita, kata tak ada pun tadi. Ada peranan dia ada. Kadang-kadang kita berasa kono, tu. Mana walau kono? Kan darah, kan jantung kita. Kan tambah bau. Kan hati rohani kita. Kadang-kadang sedih, tahu lah sedih ni. Itu yang kata ada hati rohani tu. Bila dia bersih, apakah yang potongkan hati rohani kita tu? Itu yang sebab penuangan dia bersenyaan ni. Inilah. Bila hati itu mengingati lain, dia jadi kotor. Ada hanya apabila mengenal Allah mata, dia jadi bersih. Bila hati mengenal Allah, itulah dia kata hadrat Allah. Itulah haqiqatul qalbi. Hati yang sebenar. Haqiqatul qalbi hati yang sebenar. Yang dinamai Baitur Rabbi, rumah Tuhan. Itu rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu di Mekah ada Baitullah, rumah Allah tu Allah itu. Ini istilah dia. Kalau ada di Mekah tu ada Baitullah, rumah Allah. InsyaAllah dalam tu
Mana rumah Allah, mana milik Allah, yang ada kau milik. Milik oleh Allah. Itu bila kita ziarah, sana kita menziarahi Allah. Ini hati kita, itu juga. Bila hati kita tumpu pada Tuhan, dia kata rumah Tuhan. Itu Baitur Rabbi. Rumah Tuhan. Karena bahasanya apabila telah hilang segala penyakit hati, ada penyakit hati. Penyakit hati bukan sakit hati, sakit hati. Sakit hati kita geram ke orang. Ini penyakit hati, bukan sakit, penyakit. Penyakit hati itu sifat-sifat yang keji, itu penyakit tu. Itu kita banyak pada kita penyakit hati ni. Dah tiap macam ada, kadang ada 10 ada. Penyakit hati ni. Kadang-kadang kita baiki dia, kita ubat dia. Kadang-kadang dia bilang dia bukan. Bukan kejauh dah ni. Apa tadi tak kacau dah. Itu sakit jantung. Tu kan sakit hati, nak sakit jantung. Sakit jantung untuk pam darah tu. Kita tak ada nyawa, kita kena pergi berubat. Kita tak ada nyawa. Ada sakit darah tinggi, pasal tak boleh nak jalan-jalan ni nak apa? Nak apa? Itu pergi berubat. Dalam penyakit hati, tak ada apa dia kacau dah. Kita pun tak boleh dah. Jadi orang soleh mereka, inilah mereka sangat susah penyakit hati ni. Kalau penyakit zahir ni tak ada masalah. Jadi kanser ke, dari darah tinggi ke, habis dekat mana? Dekat mati ke? Habis penyakit hati yang bawa sampai dalam kubur. Itulah susah. Bolehkah kita berubat? Bolehlah kan, penyakit ni semua boleh ubat. Penyakit zahir kita boleh ubat, penyakit batin ni kita boleh ubat. Tapi tunggu. Jadi bila suci dia telah hilang segala penyakit hati dan telah suci daripada roh basyariah. Basyariah ni mana? Kemanusiaan. Dia sifat manusia ni banyaklah betul kita nah. Suci daripada roh basyariah, suci daripada roh sifat kemanusiaan dan daripada segala khotib apa? Lintasan yang radiah. Radiah ni apa dia kata? Yang jahat nah. Jahat. Lintasan yang jahat. Sebab lintasan hati ni macam-macam hati cakap. Kadang syaitan bagi ilham. Bukan bagi ilham, bagi was-was. Was-was syaitan ni kata. Macam hati jadi baca ni macam ni. Itu boleh tak khotir yang radiyah. Jadi apabila hati sunyi semua tu, suci. Suci dan sunyi lah. Suci berpenyakit, suci berkeroh, bersyariah, suci berkhotir radiyah tu. Kita zahir lah. Kita zahir lah dalamnya anwar ilahiyah. Nur, dia jamak nur lah. Nur kita. Kalau satu dia ada nur. Namanya kita anwar. Anwar ilahiyah. Ilahiyah adalah ketuhanan. Anwar ilahiyah. Baiklah dalamnya anwar ilahiyah. Dan jadilah hadrat daripada hadratillah. Itulah. Jadilah hadrat Allah hati kita. Mana orang buat dia tak pengen lain lah. Kita katalah, kita duduklah, kita hati kita macam-macam lah kan. Ingat sana, ingat sini, ingat kita kerja kita, ingat dalam pergaulan kita, kawan rakan, rumah tangga semua kita ingat. So, tahu-tahu ingat kan, dia ingat orang yang ada duit, dia ingat duit dia, tak ada duit pun ingat lah. Ingat dan ada duit lah. Aduh,
Cara kita nak kenal Allah. Bila kita kenal Allah, tak ada. Tak ingat semua, tak ada lah. Bila kita jalan mana? Jalan ke rumah kawan. Dia jalan lah, jalan kan, yang dokar kan. Bila kita nak pergi rumah kawan, jalan kiri kanan, kita tengoknya jauh lah. Tengok ini, tengok orang, tengok natang, tengok kambing, tengok pokok. Jumpa sungai, tengok sungai. Jauh lah. Jumpa ladang, tengok ladang. Sampai rumah kawan, dia pun sila ni, kita pun sembang lah dengan dia duduk di meja ngobrol. Tengok kawan lah, tengok apa ni? Mana ada pokok, mana ada apa lah. Tak ada pokok, tak ada kambing, tak ada apa lah. Tak ada jalan, tak ada untuk apa lah. Tengok kawan saja. Demikian lah. Orang yang jalan ni, jalan Allah ni tu lah. Sementara kita nak kenal Allah, orang tu macam ni. Main latih tak? Main ni, lintas ni. Bila kita sampai, kita sampai rumah kawan, tengok muka kawan. Kita sampai kepada Allah, ingat kepada Allah saja. Hati kita tumpu kepada Allah. Hal lain mau hilang. Tu kita kata itulah, semua orang kata itulah kan. Bila sampai tu yang makan mata, kena ada sikit lah usaha. Bila kita nanti rumah kawan kau tak ada usaha, tu mana boleh sampai. Usaha lah sikit. Janganlah kita jalan nak mengenai Allah, usaha lah sikit. Semua kita ni, bila kita kenal Allah, dia satu macam ni, dia kata kesenangan kita, kelazatan kita mengenal Allah. Orang ada ikut jalan salah. Apa nak kenal Allah ya? Dia kata satu kelazatan mengenal Allah. Jadi salah lah. Bila kita nak kecil dia salah. Dia kata dia apa ni? Itu payah. Hari ni kita mengenal Allah ni. Saya jadi kata apa kita? Baik suci. Suci lah daripada sifat kemanusiaan yang ada pada kita ni. Sifat tadi dia kata ni apa dia? Roh bersyariah. Roh ni kita yang keji lah. Sifat keji kemanusiaan. Sebenarnya sifat keji kemanusiaan ni kadang-kadang kita import. Bukan kita ni lah, kita import. Ambil daripada rimau tengah, ambil daripada kera tengah, ambil daripada serigala, ambil daripada syaitan. Yang itu. Ada garang kita. Kita ambil daripada rimau lah. Ada garang kita. Itu anak lebih. Itu dari rimau. Kebun orang. Itu serigala. Serigala tak ada. Dia keluar kebun. Orang dapat apa makanan pun aku pun. Kita ambil segalanya. Kadang apa? Buat babi pada. Apa buat babi? Nanda makan aku. Makan babi. Dia makan. Makan macam pun. Kita ngerti juga. Nanda kekuatan aku itu. So kita import juga. Ni jadi hak kita. Jadi nak kena buang pula. Encik kata suruh kita buang. Barulah suci yang kata hati dari ni, yang kata rumah Tuhan ni, yang kata hadrat Tuhan tu. Baru nak sampai ni. Zahir dalamnya anwar ilahiyah dan jadilah hadrat hadratillah. Dan selagi ada pada hati itu bersifat adatut tabi'i. Adat adalah tabi'i itu tabi'at. Mana adat semula jadi. Adat semula jadi. Apa sifat adat semula jadi kita ni? Kita ni nak
kepuasan itu lah, nak makan sedap, nak pakai elok, nak duduk senang lenang, kerja segan, nak relax, nak malai, tu hak tabiat mulai jadi kita lah kan. Kita dulu ni. Dan apa dah kita ada ilmu tu, mana ada. Jadi kita buat yang terkadang ni. Dalam buku-buku Melayu banyak terkadang yang kita lah. Petik aja sampai. Keruh aja apa lah sampai. Saya timbul yang ingat. Orang Melayu ni ada yang ingat tu. Kan dia orang Melayu lah, orang lain pun tidak ni. Tu anda mulai jadi manusia. Ni boleh dah tu. Dah tu, hilang tidur. Semua dah kan. Pakai barang, nak makan barang, nak apa semua lah, nak pergi mana pun, pergi macam boleh sampai. Itulah punya nak dah. Tamak tu, tu nama dia tamak. Kita lagi ya, tak lagi tu. Dulu kalau ada baca ada dengan gitu, ada dengan. Mana ada bagi kita ada. Tak lagi macam tu. Jadi kenapa tu? Takbir. Lagi ada perhati sifat ada tukar baik. Tabiat mulai jadi lah. Tabiat ya lah. Tabiat mulai jadi. Yang istiwal atasnya daripada ahwal makhluk. Istiwal mana tertimbang daripada ahwal makhluk. Nah kita tumbuh hati nikah hal makhluk. Hal diri kita, diri orang. Hal diri kita banyak kan. Nak pulang lenang itu. Itulah. Kalau hati macam tu lah letaknya. Maka tidaklah masuk pada hadirat yang mulia. Bolehlah kena Allah. Ini dia rumah kaifah ni. Saya nampak ada macam tu tak boleh kena Allah. Kalau itu dah baca kan. Sama tu kalau akuan dia dalam hati dia tak boleh percaya, mana tak boleh kena Allah. Yang kedua, kalau tertambat dengan syawal pun tak boleh. Yang ketiga, kalau ada lalai. Yang keempat tu kan. Am kaifa yarju an yafhama. Yarju itu an yafhama daqaiqo. An yafhama daqaiqal sambung kan. Lam tu sukun. Daqaiqal asrari wa huwa lam. Dia tabah tu bisa yatub. Bahwa lam yatub min haqawatihi. Am kaifa yarju an yafhama daqaiqal asrari wa huwa lam yatub min haqawatihi. Atau betapa. Kaifa tu dia terima betapa ataupun bagaimana kah. Atau betapakah diharap. Betapakah diharap akan segala seni-seni rahsia. Itu dia tertinggal lagi. Hanya sama dia tertinggal. Bahawa memaham. Dia tertinggal. Kita baca balik. Atau betapa diharap akan atau boleh kan? Betapa diharap tentulah akan boleh kan? Bahawa bahawa lepas diharap tu ada tambah di belakang boleh. Betapa diharap bahawa memahami ayat sama bahawa memahami atau memaham ya, ada faham ya lah. Kalau sini kadang-kadang bahasa tua itu faham ya. Kalau memahami saya kawutin. Betapa diharap bahawa memahami akan segala. Itu
akan kalah. Istilah ni bahawa memahami ayat hamal. Ada betapa dia bahawa memahami akan segala seni-seni rohnya, padahal ia tidak taubah daripada segala segelincirnya. Bincang mana kesalahan. Kalau dia buat salah, orang buat salah, tak taubah, hati kelam, macamlah lampu tiluh dah, dah bom dah kata-kata, bomnya hitam, cat hitam. Kalau tak nampak lah, macam mana ke lampu tiluh kita nak boleh nampak? Kalau kita tak kikih bang tu, hitam-hitam kita buat dalam keminnya. Kikih bang lah. Ini kan hati kita. Macam hati kita nak faham segala seni-seni rahsia. Kalau kita tak taubah dari dosa, orang tak taubah dari dosa, hati dah kelam lah. Bila kelam, macam mana nak faham? Banyak apa ya, pengajaran Allah yang Tuhan bagi lalu-lalu dia tak boleh faham. Tuhan bagi kepada kita ada dua kitab. Tuhan Tuhan ada dua lewat kan. Tuhan dia bagi kita dua kitab. Satu kitab kecil, itulah Al-Quran. Kita baca Quran kita tak faham. Sekolah ada ulama-ulama ambillah dari Quran ni pengajaran-pengajaran, cerita lah kita macam-macam. Sekarang kita faham, kita tak faham juga. Tu, kuatan untuk faham tak ada. Tak ada. Itu orang ngajak ngali. Kalau mau belilah di faham. Ada sikit tu. Karena lampu tiluh di ujung penilu bagi ciri di sini nampak lah. Hati kita bagi bersih dari dosa ni kelam. Kemudian alam kita tak boleh nampak seni rahsia kita. Pengajaran Allah. Jadi satunya kitab yang Tuhan bagi kepada kita, kitab kecil, itulah Quran, lebih lengkap. Semua begitu, lebih lengkap, macam-macam ada. Saya tahu nak baca, kalau dia bagi lagi banyak, dia bagi 10 kali kena tu, tak nak baca lah. Saya bagi sikit pun lebih lengkap. Kita baca, lepas tu kita tak baca, kita tak faham, tak tahu lama-lama. Ini dia bagi kitab ni semua, dia Quran. Kita boleh faham sikit macam kita Nuzali faham sikit, baca kita Tauhid faham sikit, kita Tauhid faham sikit. Cuma nak kena ada hati yang bersih. Hari satu kita bekak, sekarang lagi kita bekak. Apa kita bekak? Alam ni. Alam ini, hari-hari kita tengok alam. Hari-hari kejadian Tuhan buat orang alam ini. Ada diri kita, ada diri orang. Pada nengli orang. Macam-macam Tuhan buat. Ada tempat yang dulu. Ada sungai besar, adalah jadi parit kecil. Ada dulu tempat kita tak sungai, lah jadi sungai pula. Ada laut jadi pantai jadi laut pula. Macam-macam. Gunung berapi meletup. Semua tu ada rahsia, ada ilmu, ada pengajaran. Daripada kejadian-kejadian yang berlaku dalam muka bumi, kejadian-kejadian berlaku kat manusia, semua ada pengajaran. Tapi kita tak nampak, itulah lagi. Tengok luar, nampak ni, hati kita tak nampak. Nampak mata zahir yang tu orang. Ada kawan soleh dia bagi rumah dia himpun dan print bakar makan dia jatuh bapa bangsan orang mai payah tolong
Kemudian ambil di warna rumah, ibu ayah rumah, gak sekali. Dah. Itulah bini kita tak boleh kena hati. Kena hati bagi tu lah. Pening lah. Pening tu bangsan. Kita dah macam mana kena hati. Dia kena. Tu pasal apa? Tu aku tengok bila aku bakar dan kering, dia meledih, dia aku bakar macam tu. Itu macam mana lah, kalau Tuhan bakar tu lah, meledih macam tu ni. Jadi lah memang jadi abu tak apa, ni tak pun. Kalau Tuhan bakar itu dan tak buat tahan. Tu lah, tu yang bangkan, bukan boleh dia darah tinggi kena hati. Tak usah kan lah. Kemana? Hati dia bersih, tengok daun kering di belakang pun sudah berasa, sudah faham, faham rahsia Allah. Ada orang tak ada tu, tak ada, dia belakang daun sembun, dia tak ada apa, Jadi, belakang nampak belakang pokok, belum tak ada apa pun. Tak payah, tidak memahami rahsia. Ada dalam Quran ada kapa bil mauti wa ibo. Sampai kita pun orang tulis dia kata banyak. Ada banyak tulis kapa bil mauti wa ibo. Ada wa ibo. Memadalah maut itu menjadi pengajaran. Jadi apa bil mauti wa ibo tu Tuhan ajak kita kata bila kamu tengok orang mati, jadi pengajaran. Adik kata ni ibu ayah, tulis di kaitan. Dia buat hiasan. Bukan buat hiasan. Tuhan buat abang tuan tu, nak serubuh latih. Kapal tu nauti orang tuan tu, buat latih dah. Jadi ibu di kaitan. Panggil orang tulis kuat dia tak tulis. Kapal tu nauti orang tuan. Memadalah. Dengan maut itu menjadi pengajaran. Lalu kita jumpa orang mati. Kadang-kadang datang mati kita jumpa. Orang mati kita jumpa. Orang Islam mati jumpa. Orang kafir mati kita jumpa. Datang mati jumpa. Jadi dah pengajaran. Dan jadi kita berasa dari kita. Jadi pengajaran dari kita. Tengok orang kafir mati, kita berasa dari kita. Macam mana dia ni? Kita moga-moga sebelum mati dia masuk Islam. Tak ada beriman dengan Allah, eloklah dia. Kita lah ni kita beriman lah. Kita tak tahu dia akan nak mati apa jadi bagi kita. Adakah kita iman kita? Tu lah, jika Allah dah tahu orang makan tak lalu. Tengok orang mati hari dah bijak makan tak lalu. Pasal mati ni jadi pengajaran. Tengok kucing mampu tu kena jadi kereta tu, mati tu. Sama-sama moga-moga kalau aku lah kucing, tenang dah. Tak ada lah ada mati dia. Kucing, dari hidup mati, dari kucing. Tak ada lah. Ni pada kita manusia. Untuk kita nak kena ada soalan, soal jawab kita. Mungkin kita duduk sebagai manusia ni menanggung amanah Allah. Tak betul lah. Amanah Allah yang tengok tu susah. Kita tengok kucing nanti lah. Senanglah dia kucing. Kalau lah dulu terhambat kita kucing, dah lah datang menjawab teruk. Cuba boleh pikak saya. Itulah jadi pengajaran. Ini jadi tak pengajaran segala benda-benda sebab yang berlaku dalam ni. Jadi tak pengajaran. Pokok tumbuh, bunga jadi buah. Jadi tak pengajaran pada kita. Jadi pun. Siapa? Ini saya tanya. Macam manakah nak harap kita nak faham segala seni-seni rahsia? Ada hamba orang alam ni. Jangan nak faham. Padahal dia tidak tahu bahawa segala tergelincirnya. Itu kerana dosa. Bila kita tak faham, tahu tak?
Kata pada diri kita ada dosa. Kalau kita dosa kita ada, kita boleh faham. Kalau hati kita bersih kita boleh faham, kita boleh abang orang. Kalau tak ubah bersih, kita boleh faham, kita tak boleh abang orang. Kita nak abang tak boleh, nak kita faham. Jadi, abang orang kan, kita faham ke diri kita cukup. Kalau bagi kita faham, baik. Faham diri sendiri. Rahsia Allah. Ini ayat kita ni. Dalam kita kecil, kita jumpa banyak pengajaran Allah. Kita yang besar ni pun banyak ada pengajaran. Betul apa dia kata? Yakni. Yakni jangan harap faham. Jangan harap faham akan dia. Itu faham alif itu sambung. Alif itu akan. Jangan harap faham akan segala seni-seni rahsia orang yang tidak taubah daripada kesalahannya. Siapa faham kepada asrarul mulki dari mimbama. Asrar ni rahsia lah. Siapa faham kepada asrarul mulki wal malakut. Al-mulki datang malu, itu mana alam nyata. Alam ni daripada alamun mulki. Al-malakut, alam di sebalik alam ni, alam malakut. Alam roh dia, roh itu duduk pada alam malakut. Macam mana kita nak faham pada rahsia alam nyata dan alam malakut? Orang yang telah turun daripada syurga tempat jaga kepada bumi tempat lupa. Jadi bila kita jaga sedang mengenal Allah, mengenal diri. Itu syurga jaga. Bila kita tak sedang semua tu, kita lupa, bumi lupa. Kita berubah daripada jaga pada lupa. Mana boleh nak faham? Dia dah. Siapa faham pada asrarul mulki wal malakut, orang yang telah turun daripada syurga tempat jaga kepada bumi tempat lupa. Dan betapa taubah daripada kesalahannya orang yang ditawan oleh syahwat, tawan dengan keinginan nafsu. Kita kalau ada keinginan nafsu, ada lah kan. Keinginan nafsu ni banyaklah kita ni. Kita nak taubah. Jadi kita kadang-kadang kita buat dosa, kita payah hati. Duduk, asembah, saya tubak, bak orang kita tembang, bak hitam kita tembang. Duduk, lepas itu, sampai ke pergi apa-apa. Banyak nak kena balik lah. Masa seronok. Macam mana nak tahu apa? Kita buat satu yang setia. Kita rasa kuat hati. Tak boleh tahu apa. Jangan menjadi macam mana? Dia menang. Dia tahu apa? Dia tahu apa? Dia menang. Dia main lagi kan? Lalu baca lah ke mana tu. Nak menang lagi. Hati dia baik, jangan ambil dia kalah. Kalah. Mungkinlah daripada sesal. Tapi kan kita dosa ni. Dia kalah. Bolehlah gagal. Sesal juga ni. Saya lah, kadang-kadang itu saya lah. Bilang lah. Tuan tak lagi main judi ni. Habis ke tahun kita ni. Jadi lah. Dah lah sikit. Pasal kesalahan nanti. Tapi kalau dia menang, mana boleh sabar lah. Saya ni. Itu orang tagih. Kata lagi tagih rak ni. Minum. Tak boleh kan? Dia kena minum lah. Tak boleh minum lah yang mana. Tak tahu apa macam mana tu. Apa macam mana? Dia peringat tadi pagi juga minum tadi. Dia nak tahu apa. Pagi bisa kita minum lagi. Kalau boleh. Pagi sekali, malam sekali. Ya boleh juga kali 4-5 kali lah kan. Tapi dia tak ada.
Pagi sekali malam sekali dia nak. Bahasa dia. Kalau lah apa benda dosa banyak lah benda dosa kan tino kan. Dosa batin kita hasad kita takabur kita riak kita bila kita taubat. Kalau mati ada nafsu, keinginan nafsu kita. Sama nak taubat, tak boleh taubat. Ini apa ni? Betapa taubat daripada kesalahannya orang yang ditawan oleh syahwatnya. Dan kata Syekh Shazili radhiyallahu anhu, kalau bersahabat serta Allah itu, boleh dah sahabat dengan Allah? Boleh? Sahabat dengan Allah mana? Damping diri dengan Allah, damping diri dengan ajaran Allah lah. Damping diri dengan Allah, bukan dengan zat Allah kan? Damping diri dengan Allah, mana dengan ajarannya. Bermula bersahabat serta Allah itu, iaitu dengan meninggalkan segala syahwatnya. Syahwat keinginan nafsu. Agar sampai hamba itu kepada Tuhannya, serta syahwat daripada segala syahwatnya. Dan tiada iradah daripada segala iradah dia, labut dal. Tiada iradah daripada segala iradahnya. Iradahnya ada. Iradahnya itu hamba lah. Mana hamba tu kalau ada kehendak dia tak boleh lagi tak boleh lagi dia apa? Dia sampai pada Tuhan. Mana tak boleh kena apa? Sampai ada iradah dia. Ada iradah Allah saja. Tu barulah sampai pada Allah. Orang soleh dulu, orang oleh Allah, itulah depan. Lepas itu, apa yang saya kenaki? Yang lepas kenaki? Hak kita kenaki, Tuhan bagi hati kita kita macam tu. Hak kita berasa hati nak, kita mau Tuhan bagi kita tu. Tuhan tak bagi. Tahu dosa ya, kita minta kan, dia lebih minta kan. Kita minta adanya kita minta ke Tuhan hak kita punya mau supaya dan datangnya tu. Yang kita punya mau. Tu lah punya bodoh dah punya jadi tamak adalah kita nak kita bukan Tuhan tu buat lagi kita nak. Kadang kita semayang aja. Kadang gitu ya. Cuba orang lain lah semayang aja. Kadang taklah mau ramai. Enggak mau semayang aja ramai. Buatlah mau ramai. Semayang aja. Baca Yasin ramai. Apa? Untuk supaya Tuhan bagi hak kita dengan nak. Tu. Itu nama hamba yang koma. Hamba yang koma. Nak bosan Tuhan. Buat apa lagi? Mayang lagi. Lagi? Baca Yasin lagi. Nampak tak? Pasal Tuhan bagi ke ada nak. Lagi? Buat kenuri lagi? Melih ayam? Tak boleh. Ayam kena banyak. Itu dia. Dia kira nak dia. Itu iradah dia. Orang soleh tak boleh kenal gitu. Lah kan, tak salah kan? Tak salah kita begitu. Tapi orang soleh tak kenal. Orang soleh mereka serahkan pada iradah Allah. Mana apa yang saya kenaki, itulah yang mereka kenaki. Bukan apa yang mereka kenaki, itulah mereka harap Tuhan bagi bahagia tu. Jadi apa yang Tuhan kenaki, itulah yang mereka kenaki. Senang ya, serah kepada Allah. Apa yang aku sebut ni? Ini dah kita apa kan? Tiada iradah daripada segala iradahnya. Mana? Tidaklah ada iradah dia daripada iradah dia. Mana?
Tak nak kehendak dia. Semua ikut kehendak Allah. Maka murad daripada faham itu. Faham tadi ni dia kata macam mana kita nak faham rahsia yang seni-seni. Kalau kita tak taubah dari dosa, kita nak boleh faham rahsia. Faham tu apa? Kalau murad daripada faham itu iaitu nur yang ternakis. Nakisnya apa? Dia kata terukir. Nur yang terukir dalam zihin. Zihin apa? Zihin ni adalah fikiran. Jadi bila zihin kita bersih, mana fikiran kita lah. Fikiran kita waras. Dan bagilah kita nur. Itulah makna faham. Nur yang ternakis. Ternakis tak saya apa? Terukir. Terukir dalam zihin. Segala. Apa yang timbul tu? Tak timbul amsah mula tu. Potong bang. Segala suci. Itu ya. Segala suci tempat itu daripada hukum farak. Farak. Farak ni kita tidak Melayu lah. Kalau bahasa Arab dia kata farkun. Apa tahu farkun? Farkun. Apa farkun ni? Satu maqam ni, orang kata dia ada maqam, dia panggil maqamul farqi. Maqamul farqi ni mana kita lah. Kita rasa kita wujud, Allah pun wujud. Dia wujud Allah, hakikat wujud kita. Apa? Nisbi mana ada laksana bayang-bayang, ada gitu-gitu lah kan, tak ada fungsi. Dia wujud Allah, ada hakikat. Itu kita usaha. Kita usaha. Betul. Kita boleh dapat satu, tak boleh kita usaha. Ya, usaha kita tak beri bekal. Yang beri bekal ialah buatan Allah. Ini semua kita baca dalam tauhid ni. Jadi kita usaha. Yang beri bekal semua buatan Allah. Itu kita maqamul farqi. Farak tak ni? Atau farqun ni? Mana ada beza antara kita dengan Allah. Tuhan bagi diri kita makhluknya. Itulah. Maqamul farqi kan. Guna maqamul farqi ni maqamul jam'i. Jin, min, ain. Jam'i. Maqamul jam'i ni orang atasan. Kita tu bahasa Allah, saya pandang pada diri sendiri. Jadi ada diri, tak ada. Macam mana tahu lah kan, kita tak sampai maqam tu, kita tak tahu lah macam mana. Jadi mereka berkata, yang lain pada Allah semua pandang. Allah saja yang wujud. Kita maqamul jam'i. Hari kita ni maqamul farqi. Mana kita berwujud, Allah wujud, kita ada usaha, tak ada buatan, Allah saja ada buatan. Kita maqamul farqi. Inilah dia kata, suci tempat itu adalah hukum farqun. Kan farqun itu yang dibangsakan kepadamu. Kepada kita. Maka apabila engkau ikhlas daripada maqamul farqi, jumpa dia baca ni, dia baca. Entah jumpa tadi kan, ada maqamul farqi tu. Maka apabila engkau ikhlas daripada maqamul farqi kepada maqamul jam'i tu. Amal maqamul jam'i lah, hilanglah lain, panalah sekian yang lain, yang wujud Allah dah. Kita maqamul jam'i. Orang tersalah saya ni pun dia nak kita jadi gitulah. Kita tengoklah, kadang-kadang kita lah kan. Dia sampai, tak sampai. Habis Syekh ni, Syekh belum ni. Jam, kita sampai kan. Jalan-jalan di pulau ni. Rendam ayak dalam bayan tu nak jadi mana kan. Mana sampai duk kuih tambah ayak sampai kapal-kapal mana ya. Sampai tuang yang bayan tu duduk dalam laut tu mana lah. Yang laut mana ke tu pulau ni. Dia panalah dari dirinya. Ada maqamul jam'i.
Dia suruh kita sama. Dia tanpa kita juga. Apabila engkau ikhlas dalam maqamul farqi, dengan berada wujud diri. Kepada maqamul jam'i, pandang yang lain yang wujud hanya Allah. Dan takwa itu engkau lah. Dan engkau nazar, lihat engkau nazar kepada apa ini? Jika nazar kepada Allah itu tak ada hak, tak ada pada hak dan